Yang paling hangat tuan-tuan hari ini adalah bila mana YB Khairi Jamaluddin dipanggil oleh PMX, Perdana Menteri Malaysia ke-10, untuk menghadiri perbincangan berhubung dengan soal hala tuju ekonomi negara. Siapa masuk perangkap siapa ni agaknya ya. Yang pasti saudara, yang pasti saya yakin pertemuan hari ini akan membuahkan mata merah bagi setengah pihak. Yang pasti akan memerah mata saudara tidak lain tidak bukan Tan Sri Mahyudin Yassin. Ini orang confirm tuan-tuan berapi. Bila tengok YB Khairi Jamaluddin duduk semeja bersama dengan Tan Sri Azlan, bekas Chancellor Vice Chancellor UKM, bersama dengan Datuk Johari Abdul Ghani dan beberapa orang yang lain. Kenapa PMX memanggil YB Khairi Jamaluddin? Tuan-tuan perlu tahu bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dia antara orang yang banyak mendengar pandangan daripada pelbagai pihak. Jadi sebagai orang yang selalu bercakap di corong-corong radio, terutamanya ketika beliau sudah menjadi pengacara ataupun host Hot FM dan tak jadi menteri ni, sudah pastilah pandangan pelbagai pihak dalam usaha untuk memulihkan ekonomi ini akan diambil kira oleh Datuk Seri Anwar, termasuklah kehadiran Naib Presiden UMNO Datuk Seri Johari Ghani dalam perbincangan melibatkan hala tuju negara, hala tuju ekonomi negara. Okey Dok, soalan ni Okey. berkenaan dengan PRN negeri ni yang akan datang ni. PRN negeri, ya. So, Kerajaan Perpaduan UMNO dilihat masih bergelut untuk memberi kefahaman kepada ahli akar umbi dan meraih kepercayaan berkenaan Kerajaan Perpaduan. Tok boleh ulas sikit tak? Kita nak kata bergelut tu tidaklah bergelut sangat, tetapi kita tidak nafikan bahawa memang memang ada di kalangan akar umbi kita yang masih lagi sukar menerima realiti bahawa kita terpaksa bekerjasama dengan kerajaan, dengan rakan-rakan Pakatan Harapan dalam kerajaan perpaduan ini. Itu memang kita tak boleh nafikan. Memang ini realiti yang kita sedang hadapi. Dan saya yakin kita sedang cuba mengatasinya sedikit demi sedikit. Dan dari segi jentera penerangan kita pun dah ada jadual yang kita susun untuk turun ke akar umbi yang agak padat. Dan kita pun dah hari ini kita lihat Naib Presiden UMNO yang pertama, Datuk Seri Wan Rosdi telah pun mengadakan majlis penerangan latihan kepada akar umbi kita, terutamanya untuk mereka yang terlibat dalam 6 pilihan raya negeri ini. Kita dah pergi ke setiap negeri untuk menganjurkan kita punya kursus, termasuklah kita punya penjelasan berhubung kenapa kita perlu bekerjasama bersama dengan Pakatan Harapan, kenapa wujudnya kerajaan perpaduan. Semua naratif-naratif telah sampai ke akar umbi, namun kita tidak nafikan bahawa ada setengah-setengah tu dia boleh terima dengan mudah, ada setengah-setengah tu memakan masa sikit. Kalau orang-orang muda ni alhamdulillah, setakat ni kita tidak ada banyak halangan untuk mendapat sokongan daripada orang muda. Tetapi kawan-kawan kita yang berusia 50 tahun ke atas, 40 tahun ke atas, yang mana mereka ni pernah hidup zaman, contohnya lah zaman 13 Mei, mereka yang antara yang bak kata orang tu sudah tertanam dalam pemikiran dia apa yang diindoktrinasi oleh Tun Mahathir, oleh mereka-mereka selepas Mahathir,
tentang DAP. So sudah pastilah ianya mengambil masa. Tapi alhamdulillah setakat ni semakin hari semakin baik. Semakin hari semakin baik. Dan saya tak katalah jumlah yang saya rasa sukar untuk diyakinkan ini, saya tak kata kecil. Kalau misalnya 20% yang masih lagi sukar untuk kita yakinkan, ini pun is not a small amount. Dia boleh buat perubahan yang besar dalam keputusan pilihan raya. Dan saya yakin hari ini kita sedang berusaha bersungguh-sungguh memastikan bahawa naratif yang betul dapat kita sampaikan ke akar umbi, dan kita haraplah kita dapat gunakan sehabis baik tempoh ada lebih kurang sebulan lebih saja lagi untuk kita yakinkan ahli-ahli kita di akar umbi tentang peri pentingnya semua turun menjayakan pilihan raya negeri ni. Kita tak nak kawan-kawan kita khususnya pengundi Melayu ni tidak turun, kerana ianya akan memberikan impak yang besar. Khususnya kalau pengundi-pengundi itu kita dah kena pasti sebagai pengundi putih, iaitu pengundi yang bersama dengan UMNO. Dan kita juga harap kalau kita tengok trend pilihan raya yang lepas, kawan-kawan bukan Melayu, khususnya masyarakat Tionghoa, mereka ni kalau pilihan raya negeri dia kurang sikit turun, pilihan raya kecil dia kurang sikit turun. Cuma harapan kita untuk pilihan raya negeri di 6 buah negeri ni, anggaplah ianya sama penting seperti pilihan raya persekutuan. Sama penting. Kerana ianya juga boleh mengganggu gugat kerajaan dan kestabilan kerajaan di peringkat persekutuan.